Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nama sebenar Nabi Daud alaihissalam ialah Daud bin Ishaq bin Uwaid. Baginda termasuk keturunan Yahuza bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabi Musa alaihissalam, baginda juga di antara rasul yang diberikan oleh Allah sebuah kitab, iaitu kitab Zabur. Dan kami berikan yakni kitab Zabur itu kepada Daud. Surah An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan beberapa keistimewaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Antaranya ialah baginda mempunyai suara yang sangat merdu apabila membaca kitab Zabur. Sehinggakan Allah memerintahkan gunung ganang dan burung-burung bertasbih bersama dengannya pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yakni Daud, di waktu petang dan pagi. Dan yakni kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Kawan-kawan sekalian, di dalam firman-Nya Allah telah mengatakan Nabi Daud alaihissalam ini seorang yang taat. Firman Allah yang dimaksudkan ialah, Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat, yakni kepada Tuhan. Surah Sya'ad ayat 17. Nabi Daud alaihissalam juga dikurniakan oleh Allah mukjizat. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam ialah boleh melembutkan besi dengan tangannya sendiri. Bukan itu sahaja, malah baginda boleh membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang jalin menjalin. Ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Anbiya ayat 79 hingga 80. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, untuk memeliharamu dalam peperanganmu. Nabi Daud alaihissalam menerima berbagai-bagai jenis kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan-kenikmatan itu ialah kerajaan yang dimilikinya, kenabian, ilmu dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Perkara ini ada disebutkan dalam surah Sya'ad ayat 20. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam penyelesaian perselisihan. Ketika Nabi Daud alaihissalam berusia 13 tahun, baginda telah menjadi tentera kepada Raja Talut. Semasa peperangan, Nabi Daud alaihissalam berjaya membunuh seorang raja yang zalim, iaitu Raja Jalut. Dengan izin Allah, Raja Jalut yang kejam itu mati akibat dilastik dengan seketul batu oleh Nabi Daud alaihissalam. Sehubungan dengan itu, baginda telah mendapat keistimewaan di sisi Raja Talut kerana berjaya membunuh raja yang kejam itu. Baginda menjadi panglima perang yang paling dihormati dan menantu Raja Talut. Walau bagaimanapun, lama-kelamaan Raja Talut merasa iri hati terhadap Nabi Daud alaihissalam kerana seluruh kaum Bani Israel lebih menyukai dan menyayangi Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut merasakan Nabi Daud alaihissalam ini saingannya dan ingin membunuhnya. Berbagai-bagai usaha untuk membunuhnya dilakukan, tetapi tidak berjaya. Akhirnya, Raja Talut merasa amat kesal akan perbuatannya itu. Ini kerana di dalam percubaannya ingin membunuh Nabi Daud alaihissalam, telah banyak ulama yang terbunuh kerana menghalang perbuatannya. Oleh sebab itu, Raja Talut telah bertaubat kepada Allah. Akhirnya, Raja Talut menanggalkan mahkota kebesarannya dan meninggalkan istana dan menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja yang adil dan saksama.
Kawan-kawan sekalian, begitulah sedikit kisah Nabi Daud alaihissalam. Baginda wafat pada usia 100 tahun. Ada sebahagian ulama mengatakan baginda meninggal ketika sedang bersujud. Wallahu a'lam. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah yang pertama, walaupun Nabi Daud alaihissalam dianugerahkan oleh Allah dengan pelbagai kelebihan, namun baginda tidak pernah lupa diri. Malah baginda sentiasa bersyukur dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebenarnya kelebihan dan mukjizat yang ada pada Nabi Daud alaihissalam menunjukkan kekuasaan Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa memberi dan menarik balik setiap kelebihan dan rezeki yang ada pada seseorang manusia itu. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah di antara nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Baginda merupakan anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Nama sebenar baginda ialah Sulaiman bin Daud bin Ishaq bin Uwaid. Seperti ayahnya Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anugerah kenabian dan kerajaan kepada baginda. Kerajaannya sangat luas dan kekuasaannya sangat besar.
Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu-satunya anak Nabi Daud alaihissalam yang sangat taat pada Allah. Allah juga telah memberi kelebihan ilmu kepadanya. Perkara ini ada terdapat pada surah An-Naml ayat 15. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Daud dan Sulaiman, dan kedua-duanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari segala kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Allah juga telah mengajar semua bahasa binatang dan burung kepadanya. Ini bermakna baginda memahami apa yang dibicarakan oleh binatang-binatang dan burung-burung. Dalam surah An-Naml ayat 17 hingga 19 ada menceritakan tentang bagaimana baginda mengatur bala tenteranya yang terdiri dari jin, manusia dan semua jenis burung pada suatu ketika. Kemudian, apabila sampai di suatu lembah semut, baginda terdengar kata-kata seekor semut iaitu, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya." Setelah mendengarnya, baginda tidak berbicara dengan semut itu, tetapi tersenyum melihat telatah semut-semut yang diperintahkan oleh kawannya untuk masuk ke sarang masing-masing dengan berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kawan-kawan, pernah dengar cerita Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Puteri Balqis? Kisah ini ada tercatat dalam surah An-Naml ayat 20 hingga 24. Pada suatu hari, sedang Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa bala tenteranya, baginda mendapati burung hudhud tiada. Melihat ketiadaan burung hudhud, baginda sangat marah dan akan menyembelihnya jika ia tidak memberi alasan yang kukuh kenapa ia lewat menemui baginda. Alasannya ialah ia telah terjumpa sebuah negeri iaitu negeri Sabah yang makmur dan diperintah oleh seorang puteri. Mereka menyembah matahari ketika matahari naik dan turun. Puteri yang dimaksudkan oleh burung hudhud itu ialah Puteri Balqis. Lantas baginda mengutuskan surat kepada Puteri Balqis melalui burung hudhud. Ketika Puteri Balqis sedang beristirahat, burung hudhud menjatuhkan surat tersebut di hadapannya. Lalu ia terus mengambilnya dan membaca isi kandungan surat tersebut. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah padaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Setelah membaca surat itu, Puteri Balqis memanggil semua menteri-menterinya untuk berbincang. Hasil dari perbincangan itu, dia memutuskan untuk memberi hadiah yang besar dan sangat berharga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di samping itu juga, dia berharap melalui utusannya itu, dia akan mengetahui kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka, apabila utusan Puteri Balqis berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, baginda pun berkata, Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka, apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak berkuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, yakni Sabah, dengan terhina, dan mereka akan menjadi yakni tawanan-tawanan yang tidak berharga. Surah An-Naml
ayat 36 hingga 37. Mendengar laporan utusannya itu, Puteri Balqis bersama pembesarnya mempersiapkan diri mereka untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui akan perancangan Puteri Balqis dan menteri-menterinya untuk bertemu dengan baginda. Lantas mengarahkan menteri-menterinya membawa singgasana Puteri Balqis ke negerinya sebelum Puteri Balqis dan menteri-menterinya sampai. Baginda berbuat demikian untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Puteri Balqis dan menteri-menterinya supaya mereka beriman kepada Allah. Tugas tersebut dilakukan oleh Ifrit, iaitu dari golongan jin mukmin. Masya Allah, melihat singgasana di hadapan baginda, baginda bersyukur kepada Allah kerana memberi kelebihan sedemikian rupa kepada dirinya. Setelah Puteri Balqis dan pengikutnya sampai, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, Serupa inikah singgasanamu? Surah An-Naml ayat 42. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam menjemput Puteri Balqis masuk ke istana baginda. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam begitu hebat. Ini kerana lantai istananya diperbuat daripada kaca. Di bawahnya, kelihatan ikan sedang berenang-renang di dalam air yang kemudian di atasnya dilapiskan dengan kaca. Puteri Balqis menyingkap kainnya sehingga menampakkan kedua betisnya. Dia beranggapan lantai tersebut merupakan kolam air yang besar. Sesungguhnya, ia adalah istana licin yang diperbuat dari kaca. Surah An-Naml ayat 44. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya, Puteri Balqis dan pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puteri Balqis juga merupakan salah seorang daripada isteri Nabi Sulaiman alaihissalam.
Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Ilyas alaihissalam adalah termasuk nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syafa'at ayat 123 hingga 132. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk seorang dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihissalam diutuskan kepada ahli Ba'laba barat kota Damsyik. Kaum tersebut menyembah berhala yang mereka berikan nama sebagai Ba'lan ataupun Ba'al. Menurut buku Kisah Syul Anbiya, yakni kisah para rasul, mengatakan bahawa nama berhala itu diambil daripada nama seorang wanita yang bernama Ba'al. Al-Quran ada menyebutkan apa yang dikatakan Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya, iaitu, Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, iaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu. Surah Asy-Syafa'at ayat 125. Tetapi dengan angkuhnya kaum Ba'laba menolak seruan yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hinggalah suatu ketika, setelah mereka menolak seruan Nabi Ilyas alaihissalam, baginda berdoa agar Allah menarik nikmat yang ada pada mereka. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa lagi agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kemarau ke atas mereka. Selama 3 tahun mereka mengalami kemarau. Semua tanaman dan ternakan mereka musnah. Mereka juga hidup dalam kelaparan. Ancaman kelaparan telah menyebabkan mereka semua berjumpa dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka menyatakan kesedaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat akan kaumnya itu, Nabi Ilyas alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Maka turunlah hujan yang lebat sebagai rahmat daripada Allah kepada mereka. Tanam-tanaman dan haiwan ternakan mereka juga hidup subur seperti sedia kala. Kawan-kawan sekalian, adakah kesedaran mereka itu kekal lama? Tidak. Kesabaran dan keimanan mereka tidak lama. Mereka kembali ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kembali azab Allah yang lebih pedih lagi jika dibandingkan dengan azab yang terdahulu. Azab yang menimpa mereka itu ialah gempa yang sangat dahsyat sehingga terkuburnya mereka semua. Tetapi Nabi Ilyas alaihissalam serta pengikutnya terselamat dari gempa tersebut. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, pengajaran yang boleh kita perolehi dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini ialah manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh serta saling mencari kebenaran dan saling berpesan-pesan supaya bersifat sabar. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini dan juga nabi-nabi sebelumnya, sering kita dengar bahawa manusia itu sering lupa diri apabila berada di dalam kesenangan. Apabila susah menimpa diri, barulah ia ingat kepada Allah dan mahu beriman kepadanya. Dan yang lebih malang lagi, walaupun ditimpa kesusahan, maka lagi ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, malah sanggup mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita semua ingin jadi seperti umat yang terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastilah kita semua tidak mahu jadi seperti itu. Oleh itu,
hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap kali kita menerima kesenangan, kita bersyukur dan melaksanakan perintah Allah. Dan apabila kita menghadapi kesusahan, hendaklah kita bersabar. Setiap kesabaran itu pasti ada ganjaran yang akan diberi oleh Allah. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat kelak. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, ketika Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ilyasa alaihissalam merupakan pengikutnya yang paling setia. Baginda sering mengikut Nabi Ilyas alaihissalam dalam melaksanakan kerja dakwahnya. Di dalam Al-Quran, namanya ada disebut dalam surah Al-An'am ayat 86, iaitu Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan darjatkan di atas umat, yakni di masanya. Begitu juga dalam surah Sad ayat 48, iaitu Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nama penuh Nabi Ilyasa alaihissalam ialah Ilyasa bin Akhtub. Baginda mula menyampaikan dakwahnya selepas Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Seperti Nabi Ilyas alaihissalam, baginda juga mengajak dan menyeru kepada kaumnya agar mengikut syariat Nabi Ilyas alaihissalam. Pada zamannya, banyak nabi-nabi dibunuh
dan orang-orang mukmin diusir oleh raja yang sombong dan zalim. Oleh itu, Nabi Ilyasa alaihissalam menasihat dan mengingatkan mereka tentang siksaan Allah. Tetapi mereka tidak memperdulikan terhadap seruannya. Hanya sebahagian kecil sahaja yang mengikut baginda sehinggalah baginda wafat. Pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah seperti nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum ini, Nabi Ilyasa juga tidak mudah berputus asa untuk berdakwah kepada kaumnya. Baginda terus memberi nasihat dan peringatan kepada kaumnya. Sikap tidak mudah berputus asa dan tabah menghadapi ujian inilah yang wajar kita contohi untuk berjaya dalam kehidupan, terutamanya di akhirat kelak. Semoga kita dapat menghayati sirah para nabi dan rasul tadi. Kita berjumpa lagi di sirah yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.